عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا، تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام، وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا، يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okey. Hari ini saya awal ke lambat? Mudah-mudahan tak lambat lah ya, dan juga tak terlampau awal sangat. Sebab kalau lihat ni macam tak ramai yang bersama dengan kita pada pagi ini. Tapi tak apalah, kita raikan mana-mana teman-teman yang dah berada bersama dengan kita sedari awal tadi. Pertama sekali saya nampak di situ ialah Aliza Aziz kita yang sentiasa setia bersama dengan kita pada setiap pagi Selasa. Baik, apa kata dia? Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Liza. Mudah-mudahan Liza dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya ya pada pagi ini. So kita ada siapa lagi di situ tadi? Kak Zah kita. Kak Nur Kamaria. Okey, Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum Ustazah admin dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nur. Okey, macam lama tak nampak Kak Nur. Baru minggu lepas sikit. Besoklah insyaAllah ya, Kak Nur mudah-mudahan sihat ya, dapat jumpa esok. Kita ada Emma juga. Assalamualaikum Ustazah Sakinah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Emma. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Dan kita juga ada Kak Nurzah Musa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Moga Ustazah sihat dan ceria pagi ini insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zah ceria ke tidak Kak Zah? Ceria ke tak saya pagi ni? InsyaAllah ya, mudah-mudahan ceria.
Kita ada Cik Salimah. Cik Salimah, Assalamualaikum, Ustazah sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Cik Salimah. Alhamdulillah. Cik Salimah sihat? Mudah-mudahan sihat ya Cik Salimah ya. Kita juga ada Cik Latifah kita bersama dengan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kak Azhar dia jawab, dia kata apa? Ustaz hawa sikit pagi ni. Tu kan. Ustazah semangatlah pagi ni. Sebab hari ni semuanya smooth ya. Tak ada apa-apa perkara yang mengganggu di sepanjang perjalanan. Selepas subuh sampailah nak duduk di hadapan laptop ni, alhamdulillah. Tak ada apa-apa yang menghambat untuk saya duduk di sini pada awal pagi tadi. Baik, kat bayi ni kita di situ ada Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman semua. Semoga Ustazah dalam lindungan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Baini atas doanya. Okey, baik semua muslimah-muslimah yang saya kasihi, yang komen dan yang tak komen kan, yang ada bersama dengan kita pada pagi ini. Kita berada di muka surat yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen, nanti admin saya yang comel dan cantik akan paparkan di ruangan FB kita di bawah itu. Jadi saya dapat inilah lihat. Okey, bagaimana? Sekejap ya, Ustazah lupa nak buka slide Ustazah. Mana slide-nya? Okey. Kita berada di muka surat yang keberapa? Sekejap ya, banyaknya buku depan saya ni. Okey. So, macam mana sini? Sikit. Sekejap ya, kena betulkan position. Buku. Lambat-lambat ke depan. Okey. Semua benda yang tak dapat dilihat oleh jemaah. Okey. Sekejap. Mana? Muka surat berapa? Aliza. InsyaAllah muka surat 440 Ustazah. Okey. 440. Cik Salimah kata muka surat 458. Kak Zah kata sambungan point J muka surat 440 sama ya dengan Liza. Kak Noh pun kata paragraf 3 Ustazah. Okey. Okey. Assalamualaikum Ustazah Sakinah dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi muka surat 440. Cik Salimah 458. Cik Salimah bersama dengan saya pada pagi ini. Terima kasih di atas kehadirannya. Tapi saya yakin mungkin yang lain muka surat 440 lah ya, sebagaimana Liza, Kak Zah dan juga Kak Noh di situ muka surat 440. Jadi kita, kalau saya betul, kita masih lagi berada di poin kita yang J. Cinta adalah dasar seluruh amal perbuatan. Dan kita berada pada bahagian yang ketiga dalam perbincangan poin J di sini. Jika sesiapa yang sama muka suratnya dengan saya, kita berada di muka surat 458. Jika sesiapa di kalangan jemaah muslimah kita yang muka suratnya sama dengan Liza, Kak Zah dan juga Kak Noh tadi. Okey, sila lihat muka surat 440. Saya harap sama ya perenggan yang akan kita mulakan perbincangannya, iaitu syurga adalah tempat tinggal mereka pada hari pertemuan dengannya kelak. Iaitu saya akan menyambung perbincangan pada ayat 40 hingga 41 dalam surah An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Saya akan sambung perbincangan tentang ayat tersebut di perenggan yang berada di bawah pada ayat itu. Jika sesiapa yang tidak dapat jumpa muka surat yang keberapa, sila cari poin J, cinta adalah dasar seluruh amal perbuatan, dan kita akan menyambung perbincangan pada ayat 40 hingga 41 surah An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa ila akhir ayat. Okey? Jadi hari ini muka surat saya 458. Kita terus masuk pada perenggan yang di bawah itu. Syurga adalah tempat tinggal mereka pada hari pertemuan dengannya kelak. Pada minggu lepas, saya jelaskan ada dua
ciri mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan syurga sebagai tempat tinggal kediaman yang kekal bagi mereka. Iaitu pertama, man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kita ada dua ciri ini yang perlu kita ambil perhatian, perlu diambil berat. Okey, kalau tujuan kita memang ingin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah An-Nazi'at ayat 40, Allah kata apa? Mereka adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah, kebesaran Rabb-Nya, iaitu kekuasaan Allah, setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dan takdirkan dalam kehidupan kita ini, dan juga mereka yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Kedua-dua orang ini yang memiliki kedua-dua sifat itu, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Jadi, syurga adalah tempat tinggal mereka pada hari pertemuan. Okey, syurga adalah tempat tinggal mereka pada hari pertemuan, iaitu nanti pada hari kiamat bila Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita daripada alam barzah, semuanya nanti akan dibangkitkan untuk ke padang mahsyar last kali setelah kita lama sangat uh, berhadapan dengan pelbagai macam ujian di situ nanti akhir destinasi kita ialah syurga bagi mereka yang ada dua ciri itu tadi. Man khafa maqama rabbih, siapa yang takut dengan kebesaran Tuhannya, dan juga wa nahan nafsa 'anil hawa, yang menghalang ataupun menahan hawa nafsunya. Jadi Allah kata mereka ini tempat tinggalnya nanti ketika bertemu dengan Allah ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya ini memberikan kepada kita dengan beberapa senario yang perlu kita ambil perhatian juga. Kalaulah, dia kata di sini kalau sekiranya tujuan utama kita ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ia perlu bermula sejak kita hidup di atas muka bumi ini lagi. Seseorang yang sudah mendapatkan syurga dunia, insya-Allah dia akan dapat menjejakkan kakinya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu di sini dia kata apa? Syurga pengetahuan, kecintaan, kedekatan dengan Allah, kerinduan terhadap pertemuan dengannya, senang dengan Allah dan redha terhadapnya merupakan tempat tinggal rohnya di dunia. Dalam diri kita ni kita ada jiwa, kita ada perasaan sebab tu kita ni kuliah penawar hati ni kita bincang. Kita ada jiwa, kita ada perasaan. Ketika kita hidup ini, di mana kita nak letakkan jiwa kita tersebut? Ataupun roh yang ada pada badan kita ni, mana kita nak tempatkan? Adakah kita nak tempatkan ia pada perkara-perkara yang tidak baik atau perkara-perkara yang mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka sebab itu, jika seseorang dia ini menempatkan rohnya, itu jiwanya, dirinya, perasaannya yang ada pada dalam diri dia itu, batinnya itu kan, pada satu keadaan yang dikelilingi dengan pengetahuan, kecintaan terhadap Allah, kedekatan dengan Allah, kerinduan terhadap pertemuan Allah dan juga ingin mengejar redha Allah, maka orang yang begini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Barang siapa yang syurga tersebut adalah tempat tinggalnya di dunia, maka syurga yang abadi akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Semua itu tadi, pengetahuan, cinta pada Allah, mengejar redha Allah, tawakal pada Allah dan setiap perkara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita ada pada diri kita, ini kita panggil sebagai syurga dunia. Syurga dunia yang mana penuh dengan kenikmatan. Jiwa kita ni akan penuh dengan kenikmatan demi kenikmatan kerana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini seolah-olah dia hidup di dalam syurga. Syurga dunia. Sebab itu, orang yang begini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Dia akan mendapatkan syurga yang abadi. Sekarang ini, syurga itu tidak kekal bagi kita sebab ia syurga dunia kerana dunia ini tidak kekal. Tetapi nanti bila dia meninggal dunia, masuk ke dalam alam barzah, kemudian dibangkitkan,
dipermudahkan masuk ke dalam syurga Allah, dia pasti akan kekal di dalam syurga itu kerana ketika dia hidup di atas muka bumi ini, dia sudah merasai kenikmatan-kenikmatan yang memang seharusnya ada pada sifat penghuni syurga. Namun sebaliknya, dia kata namun sebaliknya, kalau orang yang adapun siapa yang terhalang dari syurga dunia, maka dia akan lebih terhalang dari syurga yang abadi ini. Sekarang tadi kita kata syurga dunia itu ialah mereka yang mendekatkan diri pada ilmu, itu pengetahuan. Itu syurga. Okey. Mereka yang mengejar kecintaan Allah, mereka yang mendapat kecintaan Allah, mereka yang mengejar redha Allah, mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Setiap sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah itu tadi, dia berusaha untuk mendapatkannya. Akhirnya tenanglah jiwanya. Dia berada dalam keadaan penuh kenikmatan. Orang yang begini, insya-Allah pengakhirannya adalah syurga. Berbeza dengan mereka yang tidak merasai semua itu ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Dia tak rasa tentang cinta Allah, tak ada rasa nak mengejar cinta Allah, tak ada rasa nak mengejar redha Allah, semua tu tak ada. Maka orang yang begini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa tadi? Dia lebih terhalang dari syurga yang abadi. Maknanya setiap perjalanan dia itu kalau dekat dunia ini sudah jauh daripada syurga dunia yang berupa kenikmatan kepada Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, maka apatah lagi nanti ketika dia dibangkitkan daripada alam barzakh. Okey, ketika dia berada di padang mahsyar, ketika dia nak melalui titian sirat, ketika dalam pertimbangannya iaitu hisab tu nanti kan. Semua itu nanti perjalanannya seolah-olah terhalang, memiliki hambatan demi hambatan kerana dia tak rasa kenikmatan itu ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Jadi, orang yang melakukan kebaikan, dia pegang ya poin ini ya, orang yang dia melakukan kebaikan, ketika berada dalam syurga kenikmatan, meskipun mereka mengalami kesulitan dan kesempitan hidup di dunia. Okey. Sedang orang yang derhaka berada dalam neraka. Kepedihan meskipun kehidupan dunia mereka serba cukup. Jadi kita ada dua poin penting di situ. Di akhir paragraf ini, di akhir perenggan ini, memberikan kita dengan satu statement yang sangat kuat. Okay, sebagai seorang muslimah, ada dua perkara yang perlu kita pegang baik-baik dalam hidup. Iaitu pertama, menjadi orang yang melakukan kebaikan. Mereka yang melakukan kebaikan, setiap muslimah yang berusaha untuk menjadi muslimah yang salihah, muslimah yang baik dalam hidupnya, sentiasa mendekati kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, orang yang begini, dia seolah-olah berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Okay? Walaupun dia hidup dalam penuh kesempitan, penuh kepedihan ketika di dunia ini. Dekat dunia nampaknya macam susah. Okey, begitu keadaannya. Dekat dunia ni susah. Kita buat baik bukan senang ya muslimah. Senang kita kata. Kalau kita buat baik, kita ni jadi orang muslimah yang ikhlas, muslimah yang sentiasa nak menolong orang lain, muslimah yang ada simpati, empathy, semua ni tak mudah. Orang sering kali mencurigai keikhlasan diri kita. Itu biasa. Kita buat baik pun orang tak suka. Susah kan? Susah. Kita buat baik orang tak suka, kita jadi baik orang tak suka, kita nak jadi solehah orang orang dengki, orang keji, orang sindir. Perkara begini memang susah. Sebab itu tadi dia kata, walaupun dia hidup di dunia ini penuh dengan kesempitan, ada kepedihan, tapi kerana dia sabar, nak jadi orang yang baik, dia tetap akan dapat rasa kenikmatan-kenikmatan syurga dunia itu. Orang cakap apa cakaplah, tapi kita tetap jadi orang yang tenang. Kita masih lagi dapat rasa nikmat hidup ini dengan keadaan yang bahagia. Walaupun berbakul-bakul orang kata kita. Sebab kita jadi orang yang baik. Okey? Sebaliknya kita lihat begini. Orang yang derhaka ni maksudnya hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Ada saja yang tak kena ya pada hati dia. Ada je matanya merah, ada saja perkara-perkara yang menyakitkan hati dia yang dia rasa aku tak suka, aku benci, aku tak happy kalau begitu keadaan dia. Okay? Sehingga dia melanggar perintah Allah, dia jadi orang yang tak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan jauh daripada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini ya muslimah, kita lihat
keadaan hidup dia. Walaupun dekat dunia tu nampak dia happy, dekat dunia nampak dia macam senang, dekat dunia kita nampak dia macam, okey je aku tengok dia walaupun dia jahat, gitu kan. Okey je aku tengok dia walaupun dia jadi orang yang menyebarkan kejahatan, tetapi sebenarnya jiwa dia sangat sempit. Orang yang begini, kenapa jiwanya sangat sempit? Sebab dia tak merasai kenikmatan syurga dunia itu tadi. Walaupun dekat dunia nampak macam senang, nampak macam happy, nampak macam okey je dia, tak ada apa-apa pun, tak turun balak pun Allah bagi dia. Tu kan. Kadang-kadang kita fikir gitu kan. Dia tu buat dosa tapi macam tak ada balak pun Allah bagi dia, macam happy je, aku tengok kaya je. Kita nampak begitu. Tapi sebenarnya jiwanya sangat sempit. Sebab apa? Dia tak dekat pada syurga dunia itu tadi. Bahkan dia terhalang ataupun dia menghalang diri dia daripada mendekati syurga dunia itu. Ini kita panggil sebagai orang yang derhaka. Kita nak jadi muslimah yang berada pada poin yang pertama tadi ya. Muslimah yang dekat pada kebaikan. Bila kita berada pada kebaikan, di sinilah kita dapat rasa kenikmatan syurga. Tak kiralah orang nak kata apa pun pada diri kita. Dah sudah. Tutup telinga, tutup mata, jalan terus. Buat kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita nak fikir, dia nak kata kita ni riak ke, dia nak kata kita ni tak ikhlas ke, itu masalah dia. Masalah mata dia, masalah hati dia, masalah pemikiran dia. Yang kita tahu, kita nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. That's it. Dah. Go. Terus je jalan. Tak payah kita nak fikir-fikir. Ini kita kata kenikmatan dunia. Jiwa kita tenang. Dah sudah. Tak ada apa lagi yang kita nak fikirkan, tak ada apa lagi yang kita nak risaukan. Alhamdulillah. Terus jalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-97. Ada dalam kitab kita di situ ya muslimah. Pada perenggan yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang ganjaran maaf ya, tentang ganjaran mereka yang beramal soleh, iaitu mereka yang berada di atas jalan kebaikan sehingga dia dapat rasa nikmat syurga tu, nikmat syurga dunia. Dan yang mana kerana apa? Dia mengharapkan nikmat syurga yang kekal abadi di akhirat. Sebab itu dia usaha daripada awal ketika dia hidup di atas muka bumi ini agar dia dapat rasa kenikmatan syurga dunia itu. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada mereka yang beramal soleh, kepada mereka yang sentiasa nak berada di atas jalan kebaikan. Allah kata apa dalam ayat ini? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Okey, muslimah sila highlight perkataan ataupun lafaz hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita akan fokus ya pada perbincangan kalimat lafaz hayatan thayyibah dalam ayat ini. Allah kata apa? Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan. Maknanya tak kira dia lelaki ataupun dia perempuan. Yang penting wa huwa mu'min. Dia adalah orang yang beriman. Senang kita faham begini. Manusia beriman kepada Allah, tidak kira lelaki ataupun perempuan, bila dia beramal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan ganjaran. Apa ganjarannya? Allah kata, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Bermakna di sini, dalam ayat ini, surah An-Nahl ayat 97, ada dua ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada mereka yang beramal soleh. Tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan, yang penting kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, iman tu kena jaga ya. Banyak kali saya ingatkan. Keimanan kita kepada Allah mantap, teguh, lalu kita kuatkan ia dengan amal soleh kita, tak kira sama ada lelaki maupun perempuan. Allah kata, sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka dengan kehidupan yang baik dan akan kami berikan kepada mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya sebagaimana yang telah mereka lakukan. Senang kita faham?
Kalau kita jadi muslimah yang buat baik setiap masa. Jadi muslimah yang fikir baik tentang orang lain setiap masa. Jadi muslimah yang hatinya baik setiap masa. Lidahnya baik setiap masa. Tindakannya baik setiap masa. Keseluruhannya daripada hujung rambut hingga ke hujung kakinya adalah baik. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan kebaikan. Adil. Okey? Itu maknanya timbangan yang adil, satu cara uh, timbal balas ataupun satu cara uh, apa kita buat, kemudian apa yang kita dapat, dipanggil sebagai keadilan yang sangat pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada satu lagi poin yang pertama tu yang sangat penting, iaitu kehidupan yang baik yang berkaitan dengan syurga dunia itu tadi. Sebab tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Orang yang dia baik, dia akan dapat rasa kenikmatan syurga dunia itu. Bagaimana? Kita kata inilah balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, itu ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang berlaku baik dalam kehidupan dia. Allah berikan kehidupan yang baik. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik jika kita melihat kepada tafsir yang diberikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini, dia berikan dengan satu pentafsiran yang sangat simple. Dia kata apa? Kalau lihat ya pada di bawah perenggan yang berikutnya, kehidupan yang baik adalah syurga dunia. Namun, kenapa Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa kehidupan yang baik itu adalah syurga dunia? Di sini, suka untuk saya memetik pendapat daripada Imam Ibn Kathir rahimahullah. Dalam kitab tafsirnya Al-Quranul Azim, beliau telah menyenaraikan beberapa pendapat di kalangan para ulama tafsir tentang maksud hayatun tayyibah, iaitu kehidupan yang baik yang terkandung di dalam ayat ini. Saya petik beberapa pendapat di situ. Pertama ialah pendapat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bila dia terangkan tentang ayat ini, dia kata apa? Kehidupan yang baik dalam ayat ini yang Allah berikan kepada mereka yang berlaku baik itu tadi ialah rezeki yang halal. Kita dalam hidup, ya muslimah, bila kita hidup ini, berdasarkan ataupun bersumberkan rezeki yang halal, hidup kita bahagia. Kita tenang. Tak ada perkara-perkara yang merisaukan dan menggusarkan hati kita ini. Ini kehidupan yang baik, bukan? Kehidupan yang baik. Kita dapat rezeki yang halal, rezeki yang bagus, yang mudah, semuanya kita nampak tenang kan, rezeki-rezeki yang kita peroleh ni, alhamdulillah. Dia sikit macam mana pun rezeki itu, kita akan rasa bahagia. Ini adalah kehidupan yang baik yang tak boleh kita sangkal. Yang diperlukan oleh setiap orang yang beriman ketika mereka hidup di atas muka bumi ini. Jadi, syaratnya lah, kalau kita jadi muslimah yang baik, buat baik, kita sekaligus akan sentiasa inginkan rezeki yang halal, maka akan baiklah kehidupan kita, rezeki kita. Okay, so ini pendapat Imam lama. Ini pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Seterusnya, pendapat di kalangan para sahabat yang berikut di sinilah Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib kata apa? Rezeki yang halal adalah qanaah. Qanaah tu maksudnya lah kita rasa cukup dengan apa yang kita miliki ketika kita hidup. Ini juga kita panggil sebagai kehidupan yang baik. Kalau kita ni hidup sentiasa rasa tak cukup, sentiasa rasa macam ada je yang tak puas hati kita ni kan. Kita nak lebih, kita nak itu, kita nak ni. Kita dah ada kereta, nak kereta lagi, gitu kan. Kita dah ada baju, nak baju lagi. Gitu. Kalau rasa tak cukup dalam hidup ini, ada rumah, ada rumah, nak rumah lagi kan. Semua perkara kita nak, tanpa penghujungnya, itu bukan qanaah namanya. Tapi kalau kita rasa cukup, alhamdulillah, saya ada ini, alhamdulillah. Ini nikmat daripada Allah, hidup kita akan jadi baik, hidup kita akan jadi lebih tenang. Jadi ini pendapat daripada Ali bin Abu Talib tentang maksud daripada balasan atau ganjaran yang Allah berikan untuk mereka yang beramal soleh itu tadi. Tidak kira sama ada lelaki maupun wanita. Kemudian, pendapat yang ketiga di sini ialah pendapat Ali ibn Abi Talha. Yang mana dia kata begini, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa yang dimaksudkan dengan
kehidupan yang baik adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita peroleh ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Orang yang beramal soleh, saya confirm. Saya kata confirm Saya confirm. Kita kalau beramal soleh dengan niat ikhlas kerana Allah, bukan untuk mendapat pujian manusia, setiap amal soleh yang kita buat, ianya akan menghasilkan kebahagiaan yang tiada tandingannya. Boleh, kebahagiaan yang tak boleh dibeli, tak boleh dijual lah. Itu kebahagiaan yang saya kata tiada tandingannya. Carilah kat mana, memang takkan jumpa. Melainkan dengan beramal soleh. Orang yang dia betul-betul beramal soleh dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya itu kan bukan untuk ditunjuk-tunjuk, bukan kerana riak, bukan nak dapat pujian manusia. Orang yang begini dia akan bahagia. Walaupun kita kata dia tak kaya, dia tak jadi orang yang ada status dan sebagainya, tetapi dia adalah orang yang bahagia. Allah berikan, Allah campakkan kebahagiaan dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Kerana apa? Dia adalah orang yang beramal soleh, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik hidup dia. Okey, so ini pendapat Ali bin Abi Talha. Seterusnya kita ada pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat ini daripada 3 orang di kalangan ulama salaf kita, iaitu Al-Hasan Al-Basri, Mujahid, Qatadah. Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan Qatadah berkata, kehidupan yang baik hanya dirasakan di syurga. Okey? Jadi kalau kita merujuk kepada pendapat Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan Qatadah itu, mereka bertiga ini lebih memfokuskan kehidupan yang baik itu pada akhirat. Bukan pada kehidupan dunia. Menerusi kepada pendapat dia lah. Namun kita tak kata salah. Kerana mudah kita faham begini. Mereka yang buat baik, mereka yang hidup dalam kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran syurga kepada mereka. Tidak ada bila kita baca ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang katakan orang yang dia buat baik Allah masukkan dalam neraka. Tak ada. Melainkan kalau dia itu orang yang tak ikhlas. Itu ada. Kalau kita buat baik tapi kita tak ikhlas, yes, Allah akan campakkan kita dalam api neraka. Banyak hadis yang menyebutkan tentang hal yang sedemikian. Tetapi secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam Al-Quran dan Nabi SAW tegaskan dalam hadis-hadis baginda, orang yang baik tempatnya dalam syurga. Contoh orang yang baik itu siapa? Orang yang jujur, bercakap benar, jiwanya bersih, tidak ada dengki, orang yang tak mengkhianati orang lain. Ini semua orang-orang yang baik begini. Orang yang memberi makan kepada orang lain, orang yang bersedekah, mereka yang berbakti kepada kedua ibu bapa, mereka yang taat kepada suami, mereka yang mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan agama yang baik. Semua ini adalah orang-orang yang baik. Tempat mereka di mana? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Jelas begitu. Sebab tu di sini saya rasa mengapa Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan juga Mujahid ketika mereka mentafsirkan ayat ini mereka kata apa? Kehidupan yang baik itu hanya di syurga. Tidak dilihat pada kehidupan di akhirat. Kerana begitulah ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang berlaku baik di atas muka bumi ini. Kita ada pendapat yang terakhir di situ, pendapat Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak dia kata begini. Okey. Ad-Dhahhak dia kata yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik ialah rezeki yang halal. Jadi kalau kita lihat di dalam senarai ini, pendapat Ad-Dhahhak sejajar dengan pendapat Ibn Abbas di poin kita yang pertama. Betul tak? Okey, rezeki yang halal. Sebab Ibn Abbas kata apa? Kehidupan yang baik itu adalah rezeki yang halal. Yes, Ad-Dhahhak juga bersependapat dengan Ibn Abbas di situ. Namun, dia juga ada menambah. Dalam pendapatnya, dia kata apa? Orang yang memiliki kehidupan yang baik ialah dia dapat melaksanakan amal ibadah dengan baik. Ini juga sangat penting. Kita, bila kita ni nak ada rasa nikmat syurga dunia ini, antaranya ialah bila kita dapat rasa nikmatnya beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita dapat melaksanakan amal ibadah dengan tenang, dengan baik, dipermudahkan, Allah berikan kelapangan masa pada kita untuk beramal ibadah. Ini adalah kehidupan yang baik. Beza dengan orang yang jauh daripada amal ibadah.
Kerana orang yang jauh daripada amal ibadah, hidupnya hanya memikirkan tentang dunia. Tak langsung dia memikirkan tentang akhirat. Ataupun kita kata kurang dia memikirkan tentang akhirat. Jadi bagaimana orang yang begini kita nak kata dia itu memiliki kehidupan yang baik kalaulah dia itu kurang fikir tentang akhirat. Kerana kita tahu kehidupan yang abadi ini ya pegangan orang yang beriman, muslimah yang beriman bertakwa kepada Allah, kita ada satu stand, kita ada satu prinsip dalam hidup kita. Kehidupan kita yang kekal dan abadi adalah akhirat, bukan dunia. Jadi, kita nak menuju akhirat itu, Allah hidupkan kita kan dekat atas muka bumi ini sebagai satu jambatan untuk kita berpindah ke negeri yang abadi akhirat. Caranya untuk mendapat kehidupan yang abadi, yang tenang, yang damai, yang indah di akhirat itu ialah dengan beramal soleh. Dengan beramal soleh, dengan dapat melaksanakan amal ibadah dengan baik sekali. Dengan kita ni rasa kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kehidupan kita yang abadi di akhirat itu adalah kehidupan yang baik juga. Tapi kalau kita hidup atas muka bumi ini dalam keadaan yang tak nak beramal ibadah, rasa susah nak amal ibadah, rasa tak sanggup, rasa tak perlu, rasa buang masa. Kalau begitu keadaannya, kita tak panggil itu sebagai kehidupan yang baik. Orang yang begini, dia tak mendapat kehidupan yang baik. Okey. Jadi, Ad-Dhahak juga ada menyatakan, dia menambah dalam pendapatnya yang saya tak muatkan dalam slide saya di situ. Dia kata, kehidupan yang baik ialah ketika mengamalkan ketaatan dan rasa tenteram dengan ketaatan itu. Samalah ya dengan poin dia yang kedua tadi. Dapat menunaikan ibadah yang mana dia itu, orang ini bila dia melaksanakan amal ibadah tersebut, dia rasa tenang, tenteram. Okey, ketika melaksanakan amal ibadah itu. Kerana dia dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang beramal soleh itu tadi, ataupun kita balik ya pada poin kita yang lepas tadi, mereka yang berada di atas jalan kebaikan, dia dapat merasai syurga dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Kerana apa? Kerana mereka dapat rezeki yang halal, mereka rasa qanaah dalam kehidupan mereka, mereka dapat kebahagiaan dalam diri dan kehidupan mereka. Mereka ini dijanjikan dengan kehidupan yang baik di syurga kelak. Mereka ini adalah orang yang dipermudahkan kehidupan mereka untuk beramal soleh, melaksanakan ketaatan dan sehingga mereka rasa sangat tenteram dengan ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan itu. Jadi jelas ya, kehidupan yang baik di sini sangat penting untuk kita kerana kehidupan yang baik itu akan menjamin kehidupan yang baik di sana nanti, iaitu di akhirat kelak. Seterusnya, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ada memberikan kepada kita dengan satu lagi ayat Al-Quran untuk menguatkan perbincangannya tentang ayat yang ke-97 dalam surah An-Nahl itu tadi. Dia pun mendatangkan kepada kita dengan surah Al-An'am pada ayat yang ke-125. Okey. Dalam surah ini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang petunjuk dan kelapangan jiwa bagi mereka yang dekat dengan kebaikan, mereka yang dekat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? Faman yuridillah ayyuhdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Ayatnya panjang lagi ya, tapi Ustazah ambil hentinya daripada situ saja, sampai situ saja. Sama dengan apa yang ada dalam kitab kita. Okey. Jadi, Allah ingatkan kepada kita, ada dua golongan di sini yang Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan dalam ayat ini. Pertama, may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah hendak memberikan kepadanya petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam.
Ataupun kalau ikut kepada konteks kita hari ini, kita dah memang sedia Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan kita dengan agama, dekatkan kita pada ketaatan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ruang dan peluang untuk terus-terusan beramal soleh dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita panggil sebagai ganjaran juga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang nak beramal soleh. Okey, iaitu Allah berikan kepada mereka dengan hidayah, iaitu petunjuk. Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan jiwa mereka. Baik, saya merujuk kepada masih lagi pendapat Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya tentang orang yang Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan jiwanya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata sedemikian, bermaksud Allah lapangkan hati hamba-Nya ini kepada tauhid. Tauhid itu bermaksud kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu apa pun. Tetap beriman, kekal beriman kepada Allah tanpa buat perkara syirik, hurafat, tahyul, superstitious, apa-apa perkara ni. Okey, kita pun tak ada orang yang nak tengok-tengok zodiak kita apa kan, nak telik-telik nasib. Ni semua tak ada. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan hati kita untuk terus kekal dalam keadaan yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keimanan kepada Allah. Jadi bila kita ni ada tauhid yang mantap, keimanan kita juga akan turut mantap. Inilah, inilah kita panggil sebagai ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang dia itu melakukan kebaikan dan amal soleh. Jiwanya lapang, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berikan petunjuk kepada jiwanya. Berbeza, berbeza. Dengan orang yang mana Allah pesongkan dia. Di sini Allah kata apa tadi? Wa may yurid ayyudillahu. Siapa yang Allah ingin untuk sesatkan dia, pesongkan dia, yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Ini yang kita masuk pada poin orang yang derhaka tu tadi. Okey, pada poin yang ini. Poin yang berada di akhir slide saya tu. Orang derhaka, dia dalam neraka walaupun kehidupan dunia mereka serba cukup. Kerana apa? Jiwanya sangat sempit lagi sesak. Ia sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu tadi dalam surah Al-An'am ayat 125. Okey, Allah kata apa? Allah jadikan orang yang derhaka. Mereka yang memang derhaka ini, yang memang tak nak dekat pada kebaikan, jiwa mereka akan sempit lagi sesak. Kalau jiwanya begini, susah untuk dia merasai nikmat syurga yang ada di dunia ini. Okey, baik. Seterusnya. Dalam kitab kita ini memberikan soalan kepada kita. Dia kata, jadi, bila kita dah faham tentang nikmat yang ada pada syurga dunia tu tadi kan, bila kita menjadi orang yang beramal soleh, orang yang mana dekat pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan ketaatan-ketaatan itu tadi, maka dia persoalkan di sini. Okay, dengan dua soalan. Dia kata, kenikmatan manakah yang lebih baik dibandingkan kelapangan dada? Azab manakah yang lebih pedih daripada sempitnya dada? Jiwa kita yang lapang ini satu kenikmatan. Kita hidup dengan jiwa yang sangat lapang, dengan jiwa yang tenang, itu adalah kenikmatan. Kalau kita ni hidup dalam keadaan jiwa yang sangat sempit, susah hati, risau, ia sangat azab. Walaupun kita ketawa dan tersenyum. Kita senyum tau. Senyum, ketawa, happy-happy kan. Tapi jiwa kita sempit. Jiwa yang sempit ini, dia itu adalah satu keadaan yang sangat azab. Susah. Zahir tak selari dengan batinnya. Ketawalah macam mana. Senyumlah macam mana. Okay, pergilah buat apa pun yang kita rasa boleh membahagiakan kita. Tapi kalau jiwa dah sempit, jiwa dah sesak, tetap akan sempit dan sesak. Dia akan kembali kepada situasi itu. Berbeza dengan orang yang jiwanya lapang. Okay? Orang yang jiwanya lapang ini, kalau dia senyum memang
Senyumannya itu kerana jiwanya lapang. Jiwanya bahagia. Kekal rasa itu. Ini nikmat syurga dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala campakkan dalam hati mereka yang beramal soleh. Sebab tu banyak kali saya ingatkan, amal ibadah jangan sesekali kita remehkan. Amal ibadah, baca Quran setiap hari, solat sunat contohnya, okey. Kita panggil ini sebagai amal ibadah yang tak wajib ya. Amal ibadah yang wajib tu memang tak boleh remehkan. Kita stres ke, moody ke, apa kan, dalam keadaan apa pun, amal ibadah yang wajib, contohnya solat 5 waktu kita tetap kena terus jalan. Dia tak ada nak ikut mood. Okey, kita tak boleh kata, "Wah, hari ni tak ada mood lah ustazah, malas nak solat Zuhur nanti." Tak payahlah, kita chill-chill je hari ni. Tak ada maknanya nak chill-chill untuk solat yang fardu itu. Sekarang ini kita kata solat fardu kita, alhamdulillah, kita dah kata boleh tak ada lompang-lompangnya lah kan. Tak adalah orang nak solat part time. Kalau kita lah, alhamdulillah kita kata begitu. Cumanya, bagaimana amal ibadah yang lain yang bukan fardu? Contoh, baca Al-Quran, zikir pada Allah, kan? Mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Ni semua. Bagaimana? Adakah kita remehkan ataupun kita nak kuatkan lagi dengan amalan-amalan sunnah ini pada amalan fardu kita? Jadi jangan diremehkan. Kerana kalau kita remehkan, kita akan membuka peluang ataupun kita buka ruang pada hati kita ini menuju kepada kesesakan dan kesempitan jiwa. Orang yang dia banyak amal ibadah, ya muslimah, saya tekankan banyak kali. Orang yang dia banyak amal ibadah yang ikhlas kerana Allah, apapun masalah hidup dia, apapun yang ada yang mendatang pada diri dia, insya-Allah dia akan dapat hadapi ia dengan keadaan yang tenang. Okey? Dia memang betul lah kita kata, susah-susah rasa macam susah lah, alah macam alah macam nak fikirlah. Tapi dia akan dapat hadapi situasi itu dalam keadaan yang sangat tenang. Dia tak menjejaskan aktiviti kehidupan dia. Dia begitu. Sebab tu sangat penting. Terus-terusan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita banyak masalah dalam hidup, makin perlu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bina gap antara kita dengan Allah bila kita ni ada banyak masalah dalam hidup. Sebab kalau kita ada gap tu, itulah yang akan buat jiwa kita sesak. Makin sesak, makin sempit. Sehingga kita tak dapat nak fikirkan tentang hal-hal yang baik. Yang akhirnya, bila keadaan begitu berlaku, jiwa yang sempit, jiwa yang sesak, kita akan cuba mencari alternatif-alternatif yang lain. Sehingga alternatif yang kita pilih itu ialah keadaan-keadaan yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ada 3 lagi ayat. Ada 3 lagi ayat Al-Quran yang dimuatkan di dalam kitab kita di sini. Iaitu surah Yunus pada ayat yang ke-62 hingga 64. Okey. Surah Yunus ayat 62 hingga 64. Allah kata dalam ayat ini, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapakah wali Allah dalam ayat ini? Okey. Seterusnya, ayat yang berikutnya, Allah beritahu kepada kita, wali Allah itu siapa? Allah kata, "Allazina amanu wa kanu yattaqun." Wali Allah ini, mereka ialah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Kitalah tu. Mudah-mudahannya kitalah tu. Orang yang beriman ialah wali Allah. Orang yang bertakwa ialah wali Allah. Jadi sekarang kita mengaku kita beriman. Bila kita ni jadi muslimah yang sentiasa berada di atas jalan kebaikan menuju redha Allah, kita juga boleh dimasukkan dalam kategori awliya Allah itu tadi. Seterusnya Allah kata, lahumul busyra. Bagi orang yang beriman,
Bagi orang yang bertakwa ini, yang Allah kategorikan mereka sebagai awliyaullah, iaitu wali Allah itu tadi, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ialah berita gembira bukan sahaja, Allah kata di sini bukan sahaja di akhirat tetapi juga dalam kehidupan dunia mereka, dunia dan akhirat. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam ayat ini la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat iaitu janji Allah. Bila Allah kata bagi mereka itu busyra, berita gembira dunia dan akhirat, itulah yang akan Allah berikan. Allah tidak pernah mungkir pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada mereka dengan busyra, berita gembira dunia dan akhirat itu, ini Allah kata, kemenangan yang besar bagi orang yang beriman dan bertakwa itu tadi. Mereka ini, pertama tadi Allah kata, ialah awliyaullah, wali Allah. La khawfun alaihim. Tidak ada ketakutan, kebimbangan dalam hati mereka. Baik, Imam Ibn maaf siapa ni? Siapa ni? Imam Ibn Katsir rahimahullah. Okey, Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya dia kata apa? La khaufun alaihim. Apa maksudnya? Bila kita kata, oh wali Allah tu dia tidak ada rasa ketakutan, tak ada rasa kebimbangan. Apa yang dimaksudkan dengan tidak ada ketakutan, tidak ada rasa kebimbangan? Di sini dijelaskan kepada kita ialah terhadap apa yang akan mereka hadapi dari pelbagai kengerian di akhirat. Wali Allah ini dia tak ada rasa risau tentang hal-hal yang ngeri di hari kiamat kelak. Dia tak ada risau. Kerana apa? Mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang beriman, yang beramal soleh. Yang banyak amalnya, yang sentiasa dalam keadaan yang nak mengejar redha Allah, yang mengejar cinta Allah. Sebab tu, dia tak ada worries, tak ada kebimbangan tentang apa yang akan jadi pada saya di akhirat kelak. La khaufun alaihim, Allah kata. Wala hum yahzanun. Dan mereka bukanlah di kalangan orang yang bersedih hati. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah orang yang bila mereka hidup di atas muka bumi ini, mereka tak sedih untuk tinggalkan dunia. Jadi apa yang mereka tinggalkan, harta, keluarga, kehidupan yang mewah ataupun kehidupan yang senang, mereka tak ada rasa sedih untuk tinggalkan dunia. Ini ciri-ciri waliullah, iaitu awliyaullah. Siapa awliyaullah sekali lagi? Orang yang mana mereka ini ialah orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Allah kata bagi mereka itu busyra, iaitu bagi mereka itu ialah berita gembira di dunia dan di akhirat. Okey. Busyra ini ketika yang sekejap Busyra ni tadi bagi dua kan? Satu dunia, satu akhirat. Bila kita kata berita gembira di akhirat kan, bagi saya kita semua dah faham. Kalau orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan berita gembira, bermakna itu adalah syurga. Allah akan berikan kepada dia dengan syurga sebagai tempat kediamannya yang kekal. Jelas kepada kita. Sebab itulah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila kita kata busyra fid dunya, berita gembira di dunia. Macam mana tu ya? Macam mana berita gembira tu dekat dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan satu soalan, okey? Abu Dhar radhiyallahu an, dia pernah tanya. Soalan ini maknanya daripada Abu Dhar. Jadi Abu Dhar tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ar-rajulu ya'malul 'amala fayahmaduhu an-nasu 'alaihi wa yuthnuna 'alaihi bih." Soalan dia kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana tentang seorang yang dia beramal lalu manusia memuji dan menyanjunginya?" Dia beramal soleh,
kemudian ada orang tengok, ada orang memuji dengan penglihatan itu, dengan pandangan itu, mereka tahu kan, mereka pun memuji, mereka menyanjungi amal perbuatannya yang baik. Okey. Tapi orang ini, tapi orang ni bukanlah dia buat amal itu untuk dipuji. Cuma bila dia buat, orang nampak, orang puji dia. Begitu. Beza ya. Kalau kita buat nak dipuji, memang keadaan yang begini kita kata dia tak ada keikhlasan pada Allah. Tetapi kalau kita buat apa pun amal soleh, tak kiralah orang nak puji ke tak puji ke, yang penting saya buat kerana Allah. Tapi datanglah ada orang kepada dia, puji, baiknya, bagusnya buat, engkau buat gini, baguslah engkau. Aku pun nak macam macam. Gitulah kadang-kadang kan dalam hidup kita kan adalah kawan-kawan kita yang begitu. Jadi Abu Dhar ni dia sangsi dia sangsi. Macam mana keadaan orang yang begini? Dia buat kerana Allah. Tapi kemudian orang pula ramai puji-puji dia. Dia bagaimana keadaannya ni? Nabi kata begini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Nabi menggunakan ungkapan kata busyra di dalam hadisnya itu. Nabi kata apa? Tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Maknanya Allah berikan kepada dia dengan kegembiraan pada amal soleh yang dia perjuangkan, pada amal soleh yang dia bersungguh-sungguh lakukan kerana Allah. Allah berikan kepada dia dengan berita gembira yang mana dia buat amal itu bukan kerana nak mendapat pujian manusia, tetapi datang manusia tetap memuji dia, tetap memandang tinggi pada dia, tetap melihat dia sebagai orang yang baik-baik, maka ini Nabi kata busyral mu'min. Berita baik yang disegerakan bagi orang yang beriman. Kita ni normal ya muslimah. Kalau kita buat baik orang puji, kita akan rasa happy. Itu normal. Bukan kita kata benda ni riak, tak. Tapi kita rasa senang. Bila ada orang puji kita, ya Alhamdulillah awak ni baik, awak buat gini. Kita rasa Alhamdulillah. Kita rasa suka. Kan itu benda yang baik. Maknanya bila kita ingat ni, memang aku buat ni bukan kerana aku nak puji orang kan. Jangan-jangan nanti riak. Bukan gitu. Tapi kita lihat dia sebagai mudah-mudahan. Ini adalah satu berita baik yang Allah segerakan, yang Allah sampaikan kepada kita bahawa apa yang kita buat ni adalah amal soleh, amal baik yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita anggap ia sedemikian. Maka sebab tu Allah kata lahumul busyra fid dunya wal akhirah. Orang yang beriman, dia bertakwa kepada Allah, dia buat amal soleh dengan ketakwaannya, dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka Allah akan berikan, Allah segerakan kepada dia dengan berita yang gembira, iaitu pujian daripada manusia, tentang pandangan manusia yang baik-baik pada diri dia. Ini semua berita gembira yang dia peroleh sebagai seorang yang beriman dan bertakwa itu tadi. Lalu Allah juga berikan berita gembira kepada dia dengan syurganya yang kekal abadi di akhirat sana. So inilah yang ditegaskan dalam kitab kita ini tentang orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik, yang sentiasa beramal soleh, yang dia dapat rasa nikmat syurga dunia semasa hayatnya lagi. Dia belum mati lagi muslimah. Tapi hidup dia dah dapat rasa dah. Ini nikmat syurga. Nikmat dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala segerakan bagi diri dia. Okey? Baik, seterusnya. Dalam kitab kita di sini menjelaskan kepada kita mukmin yang ikhlas kepada Allah. Okey, mukmin yang ikhlas kepada Allah merupakan manusia yang paling baik hidupnya. Sebab tu dia tutuplah. Ini kita ambil sebagai perbincangan kita yang terakhir ya. Untuk pagi ini, perenggan tersebut, mukmin yang baik, mukmin yang ikhlas kepada Allah merupakan manusia yang paling baik hidupnya, paling tenteram pemikirannya, paling lapang dadanya dan paling bahagia hatinya. Sebab apa? Dia dekat dengan hal-hal yang baik dalam hidup dia. Itu yang dia rasa tenang, jiwanya lapang, dah dapat rasa dah nikmat syurga dunia tu kan, nikmat syurga dunia tu kan dalam diri dia, dan dia dapat melalui kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kena ingat begini muslimah, kita kalau nak ada semua itu, pertama jaga keikhlasan kita dalam apa jua yang kita lakukan.
belajar ikhlas kerana Allah, belajar jadi orang yang baik kan. Jadi baik ni dia perlu belajar ya. Okey, dia perlu belajar. Kita ni nak jadi baik dia tak automatik. Tapi ia perlu, pertama kadang-kadang ia perlu dipaksakan, kedua kita perlu belajar, kita perlu ada ilmu bagaimana nak jadi baik. Sebab kalau kita tak belajar, kita tidak ada ilmu, kita tak boleh nak paksa diri kita untuk jadi orang baik. Sebab kita tak nampak bagaimana bagusnya jadi orang yang baik. Tapi kalau kita ada ilmu, kalau jadi orang yang mulut baik ni insya-Allah kan ramai orang sayang kita, kita disenangi, Allah Subhanahu Wa Taala redha pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, kita nampak semua itu. Walaupun kita belum buat lagi. Tapi akhirnya kerana kita ada ilmu, kita faham, terus kita buat. Dia begitu. Ilmu sangat penting untuk jadi baik. Supaya kebaikan-kebaikan kita adalah kebaikan-kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau ikhlas semata-mata, tapi kalau kita tak ada ilmu pun susah. Nanti semua benda yang kita buat, kita cuma kata dasarnya ikhlas. Walaupun perkara itu menyakitkan hati orang lain. Dia akan jadi sedemikian. Sebab tu ikhlas, ilmu sangat penting. Supaya bila kedua-duanya itu digabungkan, kita akan dapat jadi seorang mukmin yang ikhlas, yang berjiwa lapang, berjiwa tenang dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, kelapangan masa, okey, untuk terus-terusan mengikuti pengajian di Masjid Kampung Siglap ini, di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap ini, supaya kita ni sentiasa dapat menjadi muslimah-muslimah yang ingin dekat dengan kebaikan-kebaikan. Yang sebagaimana saya katakan tadi, bila kita nak jadi baik, dia pasti ada banyak ujian, cabaran dalam kehidupan kita. Tak ada orang yang baik di atas muka bumi ini yang terlepas daripada cacian manusia. Pegang itu sahaja. Sebab kita lihat contoh yang paling unggul, yang paling ulung dalam kehidupan kita. Nabi SAW. Manusia yang paling soleh, paling baik, paling bertakwa. Itu pun manusia caci kan. Apatah lagi kita ni yang orang kata baru berjinak-jinak nak jadi baik, baru orang kata baru nak start kan, barulah kita ni nak belajar, baru nak solat, baru nak segala-galanya lah. Pasti ada je yang menyakitkan hati berlaku dalam hidup kita. Tapi kita pegang satu saja. Orang yang dia buat baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia dengan banyak ganjaran. Kita dah belajar 3 ayat itu tadi, 3 surah itu tadi. Pertama tadi surah An-Nahl, kedua surah Al-An'am, ketiga surah Yunus. Pada setiap ayat itu tadi yang dah kita pelajari, kita bincangkan, yang saya kuatkan dengan pentafsiran-pentafsiran di kalangan para ulama. Ianya bila kita fahami, kita pegang dan kita amalkan, insya-Allah kita akan terus kekal, tetap kan teguh di atas jalan kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan beramal soleh, dan insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.